Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini masih lagi kita dapat bertemu pada pagi 5 Ramadan untuk tahun 1442 Hijrah. Dan kita akan sambung bacaan hadis berkaitan dengan puasa daripada kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain. Amin. Cumanya tuan-tuan, ada perkara yang saya nak sampaikan. Saya akan tulis description kelas ni mengikut bab, iaitu kalau hari ni kita akan masuk ke bab yang keempat, 5 dan juga 6. Cumanya nombor hadis saya tidak ikut penomboran yang ditulis oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut hafizahullah rahmatullah alaih, disebabkan mungkin ada orang lain guna edisi lain. Jadi penomboran ada perbezaan lah, macam edisi Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah dengan edisi Syekh Shu'aib Al-Arnaut rahimahullah memang tak samalah penomboran dia. Jadi kalau orang yang mana mengikuti pengajian dan dia ada keinginan untuk buka kitab, untuk tanda, maka dia kena tulislah nombor hadis mengikut bab yang dibaca. Katakan kita baca bab 1, dalam bab 1 ada satu hadis. So dia tulislah dengan pensel nombor 1 di situ. Bila bab 2 bermula dengan hadis pertama dalam bab 2, dia tulislah nombor 2, kemudian nombor 3 dan seterusnya sehinggalah dia dapat arqam musalsalah, iaitu nombor yang berturutan. Bagi orang yang berminat lah, kalau orang tak berminat mungkin dia dengar saja je. Ala kullin, dengar saja pun lebih baik daripada tak dengar langsung kan. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan masuk ke bab yang keempat. Bab yang keempat, bab kelima, bab keenam, dia lebih kepada tentang lihat anak bulan. Bab keempat, kelima, keenam, dia lebih kepada bab lihat anak bulan untuk puasa. Pada bulan Syaban, hari ke-29 akan lihat anak bulan. Kalau nak raya nanti, 29 Ramadan akan lihat anak bulan. Jadi tuan-tuan, saya tidaklah berhajat untuk bercerita panjang lebar tentang perselisihan pendapat di kalangan para ulama daripada pelbagai mazhab berkaitan dengan isu ini. Berapa bilangan yang diperlukan untuk sabitkan masuknya bulan Ramadan, untuk sabitkan masuknya bulan Syawal. Kemudian apabila ada orang lihat, let's say kita kata dalam mazhab Syafi'i, cukup seorang lihat anak bulan untuk masuk bulan Ramadan, dan disyaratkan 2 orang untuk lihat anak bulan untuk masuknya bulan Syawal dengan syarat-syarat saksi lah. Kemudian adakah bila disampaikan kepada qadi nanti dia kena guna lafaz syahadah, dia bersaksi di hadapan qadi, ataupun hanya perlu lafaz ikhbar. Kemudian perbahasan-perbahasan lain, kalau yang tengok itu perempuan, kalau yang tengok tu hamba. Jadi perkara-perkara yang detail-detail macam ni tuan-tuan, tempat belajar dia adalah dalam kitab fiqh. Dan timbul isu juga nanti kita akan jumpa berkaitan dengan hari Syak, iaitu hari yang mungkin 30 Syaban ataupun mungkin 1 Ramadan. Ataupun hari yang mana mungkin 30 Ramadan ataupun 1 Syawal. Jadi dinamakan sebagai hari Syak. Jadi tuan-tuan, perkara-perkara ini memang dibahaskan panjang lebar lah di dalam kitab-kitab ulama' kita. Hatta dalam kitab-kitab syarah hadis pun memang dibahaskan secara panjang lebar. Kalau tuan-tuan tengok sebagai contoh Badlul Majhud oleh Syekh Khalil Ahmad Sarampuri rahmatullahi alaih, tuan-tuan tengok dalam syarah Sunan Abi Dawud oleh Ibn Raslan, mana-mana kitab syarah, biasanya mereka akan syarahkan panjang lebar ikhtilaf, perbezaan pendapat di kalangan fuqaha daripada pelbagai mazhab berkaitan isu-isu ini. Jadi kenapa saya mengambil pendekatan untuk tidak
bahaskan secara panjang lebar. Saya hanya akan isyarat pada perkara-perkara yang penting. Hanya ada satu reason sahaja, hanya ada satu sebab sahaja. Apa sebab dia, tuan-tuan? Sekarang kita hidup di dalam masyarakat yang ada pemimpin. Kita hidup di dalam masyarakat yang ada pemimpin. Apabila pemimpin membuat sesuatu keputusan, sebagai contoh kita di Malaysia, kita ada badan-badan autoriti agama kita. Bila pemimpin buat keputusan, let's say dia kata esok ialah 1 Ramadan, maka kita puasa. Kalau dia kata esok bukan 1 Ramadan, anak bulan tak nampak, esok barulah 30 Syaban, maka pada waktu tersebut kita tidak puasa. Memanglah bila keputusan telah dibuat oleh pemimpin, dia tidak akan timbul lagi hari syak. Hari syak ni apa, tuan-tuan? Let's say kita kata hari ni 29 hari bulan. Hari ni 29 hari bulan Syaban, orang tengok anak bulan pada petang tu. Jadi kalau nampak anak bulan, memang esok akan jadi 1 Ramadan. Tapi kalau tak nampak anak bulan, belum pasti lagi ataupun belum tentu lagi, tidak semestinya esok tu confirm adalah 30 Syaban. Tidak. Jadi ulama bahaskan, tuan-tuan, kalaulah langit pada waktu tersebut dalam keadaan mendung, ada debu yang menutupi langit dan seumpamanya, berdasarkan hadis yang kita akan jumpa nanti, ialah sempurnakan bulan Syaban sebanyak 30 hari. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih, apabila keadaan langit macam tu, berawan, mendung, berdebu, berdasarkan riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia perawi hadis yang dia faham daripada kalimah faqduru lahu, hendaklah kamu uqduru lah. Dia telah tafsirkan uqduru ini dengan makna dayyiqu, iaitu hendaklah kamu sempitkan. Jadi dalam kes tersebut, bulan Syaban hanya ada 29 hari sahaja. Esoknya wajib untuk mereka berpuasa. Ini merupakan mufradat mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih, iaitu pendapat yang mana Imam Ahmad bersendirian berbanding dengan 3 lagi mazhab yang lain. Bahkan dalam mazhab Imam Ahmad telah ditulis risalah-risalah khusus berkaitan dengan ini. Tetapi dia punya detail, tuan-tuan, semuanya kena belajar dalam kitab-kitab fiqh mereka lah. Cuma apa yang saya nak sampaikan, apabila pemerintah kita dia lihat anak bulan hari ke-29 Syaban, kemudian dia kata tak nampak anak bulan, esoknya mereka kata adalah hari ke-30 Syaban, maka ia bukan lagi hari syak. Ia tidak dinamakan sebagai hari syak lagi. Tetapi still tidak boleh berpuasa pada hari ke-30 Syaban tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak berdasarkan mazhab kita. Adapun penamaannya sebagai hari syak, dia tidak lagi dinamakan hari syak. Apakah hari syak, tuan-tuan? Hari yang mana manusia bercakap-cakap tentang nampaknya anak bulan, tetapi cakap-cakap itu tidak sabit di hadapan qadi. Sebab dalam mazhab kita dia mensyaratkan syahadah. Dia mensyaratkan syahadah, iaitu persaksian di hadapan qadi daripada orang yang mana cukup syarat. Lelaki, merdeka, akil, baligh, apa semua benda itulah. Jadi apabila ada cakap-cakap, ada dengar-dengar, orang nampak anak bulan, tetapi tidak ada persaksian di hadapan qadi dan qadi tidak buat keputusan esok ialah Ramadan, maka hari itu dinamakan sebagai hari syak. Jadi hari syak ni, tuan-tuan, memang tidak boleh puasa kecuali jika ada uzur-uzur yang dibenarkan oleh syarak lah. Antaranya kalau dia nak qada puasa yang wajib. Yang kedua, kalau itu jatuh pada hari yang mana biasa dia berpuasa, macam jatuh hari Isnin ataupun hari Khamis, ataupun itu ialah hari yang mana dia selalu selang-seli puasa satu hari, berbuka satu hari, tiba-tiba yang berpuasa itu jatuh pada hari syak, ataupun dia memperbanyakkan puasa daripada bulan Syaban dengan syarat dia tidak mulakan daripada 15 Syaban dan ke atas. Jadi, tuan-tuan, detail-detail ni ada di dalam kitab fiqh mazhab kita. Jadi yang paling penting, apabila qadi ataupun hakim ataupun pemerintah dia telah buat keputusan esok ialah 30 Syaban, maka dia bukan lagi hari syak, dia tidak dinamakan hari syak. Tapi still tidak boleh untuk puasa sahaja-sahaja, suka-suka nak puasa. Sebab ada riwayat kita akan jumpa nanti, baginda Nabi SAW melarang daripada mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 hari ataupun 2 hari. Nabi SAW melarang dalam hadis yang sahih untuk mendahului puasa pada bulan Ramadan dengan puasa 1 hari ataupun 2 hari akhir daripada bulan Syaban. Jadi saya harap isu ni jelaslah. Kenapa saya tidak mahu bahaskan panjang lebar
dari sudut perbezaan pendapat, dalil mazhab dan seumpamanya, sebab reason dia satu sahaja, iaitu kita telah ada pemerintah. Bila pemerintah membuat keputusan, dia kata esok puasa, kita puasa. Dia kata esok masih belum masuk bulan Ramadan, kita kata tak masuk lagi lah bulan Ramadan. Begitu juga apabila pemerintah kata esok raya, kita raya. Kalau pemerintah kata esok belum raya, kita kena cukupkan Ramadan sebanyak 30 hari, maka kita ikut. Dan dia ada sandaran dalil daripada hadis yang kita akan jumpa nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan, atas dasar itu kita akan baca bab keempat, kelima, keenam ni dengan sedikit lajulah. Semoga kita dapat habiskan lebih kurang ada dalam 7-8 hadis insya-Allah. Okey, bab yang keempat, wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Dawud rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid darain amin, annahu qala bab asy-syahru yakunu 29. Bab, biasanya kalau saya bab ni saya suka baca dengan baris mati je lah. Bab tu saya baca dengan baris mati. Kemudian saya mulakan tajuk bab, selepas itu asy-syahru yakunu 29. Dalam syarah, dalam Badlul Majhud, Syekh Saharampuri rahmatullahi alaihi dia kata asy-syahru qad yakunu 29 wa qad yakunu 30. Iaitu bulan ni dalam Islam ni kadang-kadang dia ialah 29 hari dan kadang-kadang ia adalah 30 hari. Dia salah satu, imma sama ada 29 ataupun 30. Sama ada 29 ataupun 30. Dan perkara ni tuan-tuan adalah berdasarkan ru'yah, iaitu lihat anak bulan. Sebagaimana yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentukan. Jadi tuan-tuan, ada pun tentang masalah imkanur ru'yah, masalah hisab dan seumpamanya, saya tak nak bahas panjang lebar. Sebab majoriti tidak menerima hisab. Walaupun sebahagian ulama kita yang muasirin macam Syekh Ahmad Syakir rahmatullahi alaih dan seumpamanya, mereka memperjuangkan hisab sebagai satu cara syar'i untuk memulakan puasa Ramadan, untuk memulakan satu Syawal dan seumpamanya, perbahasan panjang lebar. Tetapi apa yang saya nak sampaikan ialah benda ni kita boleh baca sebab sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi keputusan terakhir ialah pada pemerintah kita. Keputusan terakhir ialah pada pemerintah kita. Bila perintah majlis penyimpan mohor besar raja-raja, dia kata esok puasa, kita puasalah. Walaupun pada pandangan kita kata 29 Syaban hari itu dengan hujannya, dengan mendungnya, dengan awan tebalnya, kalau ikutkan logik kita, kita tak nampak dengan mata kasar kita, betul tak? Jadi sepatutnya esok ialah 30 Syaban. Tetapi bila penyimpan mohon besar raja-raja telah keluarkan titah perintah daripada raja-raja, majlis raja-raja, mereka bersidang, kata esok ialah 1 Ramadan, sebagaimana kes tahun ini 1442 Hijrah, maka kita ikut sahaja. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an al-Aswad bin Qais an Sa'id bin Amr ya'ni ibn Sa'id bin al-As an ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Wa khanasa Sulaimanu isba'ahu fi ats-tsalitsati ya'ni 29 wa 30. Tuan-tuan, hadis ni ialah hadis yang sahih. Hadis inilah hadis yang sahih, ada dalam Bukhari, Muslim dan seumpamanya. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kami adalah ummatun ummiyah, umat yang mana ummi. Ummi ni tuan-tuan, senang cerita tafsir yang masyhur ialah la naktubu wa la nahsubu. Kami tidak menulis dan juga kami tidak pandai mengira. Secara umum, ghalib yang ramainya macam tu. Dia tidak menafikan bahawasanya ada orang yang pandai menulis, ada orang yang pandai mengira, tetapi itu ialah bilangan yang begitu sedikit. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mana telah mengutuskan kepada golongan ummiyin, iaitu golongan Arab yang mana tidak pandai membaca menulis, satu orang rasul di kalangan mereka. Jadi kalau tuan-tuan tengok kitab syarah, perkataan ummi ini adalah dia punya perbezaan pendapat sedikit sebanyak di kalangan para ulama bahasa. Kenapa dinamakan sebagai ummi? So, yang paling penting sekali ialah tak pandai membaca, tak pandai menulis lah. Sebab itu Nabi SAW bagi tahu selepas tu dia punya tafsiran lah, senang cerita.
Ummi itu apa tafsiran dia? La naktubu wa la nahsubu. Kami tidak menulis dan juga kami tidak pandai mengira. Mengira di sini dari sudut apa tuan-tuan? Bukan tak pandai kira 1, 2, 3 tu. Tak pandai kira pergerakan bintang-bintang, bulan apa semua tu. Yang tu. Dia panggil ilmu nujum ataupun ilmu tanjim. Dia tak pandai kira yang tu. Bukan tak pandai mengira 1, 2, 3 tu. Bukan. Maksudnya ialah dia tak pandai untuk kira pergerakan bintang-bintang dan seumpamanya. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi SAW beritahu, bulan ni dalam Islam, hakadha wa hakadha wa hakadha. Macam ni. Ni hakadha, nampak tak? Sini. Hakadha, ini 10 betul tak? Kemudian, Nabi SAW genggam, tadi dah 10. Kemudian, Nabi SAW angkat sekali lagi, so jadi dah 20. Kemudian, Nabi SAW genggam. Bila Nabi angkat sekali lagi, dalam riwayat kata Nabi SAW telah apa dia panggil ni? Lipat yang ibu jari ni kan. Nabi SAW telah lipat ibu jari ni. Ia menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada bulan dalam Islam mungkin 29 hari. Dalam ni perawi kata wa khanasa Sulaiman. Sulaiman ni siapa? Sulaiman ibn Harbin, iaitu guru kepada Imam Abu Daud. Khanasa ni macam hilangkan lah. Hilangkan, sembunyikan. So daripada 10 tu jadi tinggal 9. Saya tak tahu nak jawab macam mana. Nampak tak? Wa khanasa Sulaimanu isba'ahu, satu jari. Dalam setengah riwayat kata ibham, iaitu jari apa ni? Ibham ni, dia punya jari, ibu jari ni telah disembunyikan pada kali yang ketiga, yakni 29, iaitu sebanyak 29 hari. Dan Nabi SAW kata asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, yang 3 kali lengkap 10, 10, 10, iaitu ada juga bulan dalam Islam yang mana bilangan harinya lah 30 hari. Nampak tak? Wa bihi qala hadatsana Sulaiman bin Dawud al-Ataki qala hadatsana Hammad qala hadatsana Ayyub an-Nafi'in 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam asy-syahru 29 fala tasumu hatta tarawhu wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma 'alaykum faqduru lahu. قال فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان شعبان 29 نظر له فإن رؤي فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفطرا فإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. Dalam riwayat ni tuan-tuan, Hammad di sini ialah Hammad ibn Zaid al-Basri. Ayyub ialah Ayyub as-Sakhtiyani ibni Abi Tamimah as-Sakhtiyani rahimahullah. Daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni radhiyallahu anhu, dia ada pendapat dia dalam memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dia kata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya bulan itu kebiasaannya ialah 29. Biasanya ialah 29 lah. Kenapa kita terjemah kebiasaan? Walaupun di sini Nabi kata asy-syahru 29. Bulan itu ialah 29 hari. Kalau kita kata bulan itu ialah 29 hari sebagai satu fact, maka benda ni sepatutnya tak perlulah kita nak kecoh-kecoh nampak anak bulan, tak nampak anak bulan dah. Bila kita tahu dia 29 hari, kira je lah 29. Satu Ramadan, maksudnya kita perlu tengok anak bulan sekali je dalam hidup. Maksudnya, okey, sekarang bermula satu Ramadan. Lepas 29 hari, jadi satu Syawal. Lepas 29 hari, masuk kita punya bulan Dhul Qa'dah. Lepas 29 hari, masuk bulan Dhul Hijjah. Sepatutnya tak timbul isu lah tuan-tuan. Nabi tak perlu katalah, fala tasumu hatta tarawhu, wala tuftiru hatta tarawhu. Kalaulah setiap bulan itu 29 hari. Tidak, bahkan di sini asy-syahru 29 ay qad yakunu 29. Ada boleh jadi 29 dan dalam riwayat lain ada boleh jadi 30. Nampak tak? Jadi Nabi SAW kata bulan ni ialah kemungkinan 29 hari. Jadi bila sampai hari 29, Nabi SAW telah perintahkan kita apa tuan-tuan untuk lihat anak bulan. Nabi kata fala tasumu hatta tarahu. Jangan sekali-kali kamu berpuasa sehinggalah kamu nampak anak bulan. Kamu nampak anak bulan.
Ustaz-ustaz kita bagi tahu, kenapa tidak dipakai hisab walaupun kita boleh macam ada hisab ni kan kita boleh kira anak bulan akan terbit bila. Nabi SAW kata ustaz-ustaz kami telah ta'liq, telah gantung hukum berpuasa dengan nampak anak bulan, bukannya dengan terbit anak bulan. Kalau dia terbit pun, kalau kita tak nampak, maka tak boleh puasa lah. Sebab Nabi SAW gantung dengan nampak. Nabi SAW kata, fala tasumu hatta tarauhu. Jangan kamu berpuasa sehinggalah kamu nampak. Jadi tarauhu ni, dia datang dalam bentuk jamak, dalam bentuk plural. Sebenarnya bukan semua kena nampak. Kalau ramai nampak tu, baguslah, fabiha wa ni'mat. Tapi kalau yang nampak seorang. Jadi kalau ikutkan mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, untuk puasa Ramadan, cukup dengan persaksian satu orang yang cukup syarat dia. Kalau untuk puasa, untuk beraya, kena dua orang. Dua orang yang cukup syarat persaksian lah. Jadi tuan-tuan, sebagaimana saya bagi tahu sebelum ni, ialah kita dengar keputusan pemerintah. Jadi sini, fala tasumu hatta tarahu, janganlah kamu semua berpuasa sehinggalah kamu semua lihat. Itu bukan maksud dia. Walaupun dia datang dalam sirah, dalam bentuk plural, tapi itu bukan maksud dia. Dalam mazhab kita, untuk bulan Ramadan cukup satu orang, untuk bulan Syawal, untuk hari raya cukup dua orang. Wala tuftiru hatta tarahu, dan janganlah kamu berbuka. Berbuka di sini maksudnya janganlah kamu berhenti puasa Ramadan, kamu menyambut hari raya sehinggalah kamu melihatnya. Kamu melihat anak bulan, bulan yang seterusnya lah. Okey, itu settle. Maksudnya kalau kita nampak, kita puasa. Kalau kita nampak bulan anak bulan raya, kita raya. Tetapi katakanlah pada hari yang ke-29 bulan Syaban, kita tak nampak disebabkan oleh adanya ghaim, adanya kabus, adanya mendung, awan yang tebal, adanya kegelapan yang menutupi langit. Maka apa yang berlaku? Nabi SAW kata, fa'in ghumma alaikum faqduru lahu. Jika berlaku perkara-perkara tersebut, kabus dan seumpamanya, maka hendaklah kamu uqduru. Uqduru ni, kalau ikut majoriti ulama, dia kata, uqduru di sini berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, hendaklah kita sempurnakan bulan Syaban itu sebanyak 30 hari. Ataupun kalau kita dalam bulan Ramadan, berlaku peristiwa mendung dan seumpamanya pada hari yang ke-29 Ramadan, maka hendaklah kita cukupkan bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Nampak tak? Ini pengamalan majoriti para ulama. Tetapi, perawi kata, Ibnu Umar ni, apabila sampai sahaja hari 29 Syaban, maka nudhira lahu. Dia akan suruh ahli keluarga dia lah, hamba dia ke, budak-budak suruhan dia ke, anak-anak dia ke, sebab bila beliau radhiyallahu ta'ala anhu makin berumur, maka beliau tak berapa elok. Jadi beliau suruh orang tengok. Fa in ru'iya, kalaulah pada hari 29 tu nampak anak bulan, fadzaka, maka okeylah. Kalau bulan Syaban, 29 Syaban nampak anak bulan, esok puasa 1 Ramadan. Kalau 29 Ramadan nampak anak bulan, esok jadi 1 Syawal. Itu maksud fa'in ru'iya fadzaka. Kalau nampak anak bulan, okeylah, itulah hukum dia. Wa in lam yura, tetapi kalau tidak dilihat anak bulan pada hari 29 Syaban ataupun Ramadan tersebut. Kalau dalam kes hadis ni ialah pada 29 Syaban lah. Kalau tidak dilihat anak bulan, maka Ibnu Umar dia bezakan keadaan langit. Dia kata, kalaulah anak bulan tak nampak pada hari 29 Syaban, walam yahul duna manzarihi sahabun wala qatarah, dan tidak ada awan-awan yang tebal, mendung ataupun kegelapan ataupun debu-debu dan seumpamanya yang menghalang pandangan mata dia, maka keesokannya dia akan bangun dalam keadaan muftira, dalam keadaan tidak berpuasa. Nampak tak? Tetapi dia kata fa in haladuna manzarihi sahabun aw qatarah. Tapi kalau hari 29 tu ada awan, mendung, kegelapan, debu-debu dan seumpamanya, asbaha saiman. Esok dia akan puasa. Esok dia akan puasa. Dan ini adalah mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Cuma adalah khilaf riwayat dalam mazhab Imam Ahmad, puasa ni atas dasar sunat ke atas dasar wajib. Tetapi qaul mu'tamad dalam mazhab Imam Ahmad, ini adalah puasa yang wajib. Sebab tu tak pelik tuan-tuan, kalau kita pergi Madinah ataupun Mekah, pada hari 29 Syaban, kita akan nampak ada
sufrah yang mana dihampa di dalam masjid, ada orang puasa pada hari tersebut. Nampak tak? Kita nampak ada sufrah yang mana dihampa di dalam masjid, ada orang berpuasa. Sebab sebagaimana kita tahu, mazhab rasmi di Saudi ialah mazhab Hanabilah lah. Dan memang masyayikh-masyayikh memperjuangkan, sebahagian masyayikh-masyayikh memang memperjuangkan pendapat Imam Ahmad ini, yang mana diriwayatkan oleh Ibn Umar hadisnya, dan beliau iaitu Ibn Umar telah beramal dengan hadis ini dengan cara macam mana? Kalau hari 29 tengok langit mendung, gelap, ada kegelapan, debu yang menutupi pandangan, maka dia sendiri telah puasa keesokan harinya sebagai puasa yang wajib. Ini antara mufradat dalam mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian perawi kata, Ibn Umar ni walaupun dia dah berpuasa pada hari tersebut, yang mana mazhab majoriti dia kira hari tersebut sebagai hari 30 Syaban, tapi Ibn Umar dia telah berpuasa pada hari tersebut. Tetapi kalaulah di hujung bulan nanti berlaku khilaf berkaitan dengan hari raya, berdasarkan apa yang orang ramai pegang dengan apa yang Ibn Umar pegang. So, apa yang berlaku? Ibn Umar, dia akan berbuka puasa bersama dengan orang ramai. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhu yuftiru ma'an nas wa la ya'khudhu bihadha al-hisab. Jadi, pada kes tersebut, walaupun Ibn Umar, dia dah puasa sehari. Bila dia dah puasa sehari, mungkin Ramadan mengikut majoriti 30 hari. Jadi, kalau Ibn Umar, dia dah puasa sehari, awal-awal, kemudian dia puasa pula 30 hari. Jadi, dia puasa 31 hari. Bagaimana dia boleh puasa 31 hari sedangkan dalam bulan Islam ni sama ada 29 ataupun 30 hari sahaja. Jadi Ibn Umar radhiyallahu anhu dia tidak akan apa? Dia tidak akan buat keputusan sendiri untuk beraya seorang-seorang, keluar pakai pakaian raya, tak makan di hadapan orang ramai. Tidak, Ibn Umar radhiyallahu anhu dia akan berbuka puasa, iaitu dia akan berhari raya bersama orang ramai. Dia akan berhari raya bersama dengan orang ramai, dan dia tidak akan kira satu hari yang mana dia puasa lebih awal berbanding dengan orang lain. Nampak tak tuan-tuan? Itu lebih kurang maksud hadis ini. Hadis yang seterusnya, wabihi qala hadatsana وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاد وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا illa an taraw al-hilala qabla dhalik. Jadi dalam riwayat ini Ayyub, iaitu Ayyub As-Sakhtiyani rahmatullah alaih, dia bagi tahu Umar ibn Abdul Aziz, dia pada waktu tersebut adalah gubernur. Dia telah tulis surat kepada ahli Basrah. Dia gubernur di mana tuan-tuan? Umar bin Abdul Aziz, tak ingatlah ni sama ada dia jadi gubernur ataupun dia jadi khalifah. Tapi yang paling penting, dia telah tulis surat. Saya rasa dia jadi khalifah dah ni. Dia tulis surat kepada ahli Basrah. Dia kata apa? Telah sampai kepada kami daripada Nabi SAW. Lalu dia sebutlah hadis Ibn Umar di atas tadi. Kemudian, perawi kata, Umar ibn Abdul Aziz telah tulis dalam surat tersebut, dan sesungguhnya yang paling baik untuk kita takdirkan, kan dalam hadis kata faqduru. Ni lebih kurang macam syarah Umar ibn Abdul Aziz terhadap hadis Nabi SAW sebagaimana dalam riwayat Ibn Umar tadi. Ibn Umar dia telah fahami faqduru lahu sebagai dayyiqu lahu, iaitu sempitkan, jadikan bulan Syaban 29. Tetapi Umar ibn Abdul Aziz dia kata wa inna ahsana ma yuqdaru lahu, sesungguhnya yang paling baik dalam masalah takdir apabila berlaku kes macam ni, dia kata apabila kami telah lihat anak bulan Syaban, pada tarikh sekian, maka puasa insya-Allah akan sampai kepada tarikh sekian.
kecuali kalau mereka nampak anak bulan sebelum itu. Tuan-tuan, ayat ni dia macam payah, tapi bila kita baca syarah-syarah, senang ceritanya, Umar Ibn Abdul Aziz bersama dengan majoriti ulama dalam masalah ini, kalau berlaku kes mendung, langit dilitupi awan, ataupun adanya kegelapan, ataupun adanya debu-debu yang menghalang pandangan daripada lihat anak bulan, pada hari ke-29 Syaban, maka kita kena cukupkan hari Syaban itu sebanyak 30 hari. Itu je kesimpulan dia. Sebab masalah dalam syarah Umar Ibn Abdul Aziz ni, dia guna perkataan, "Idza ra'ayna hilala Syaban li kadha wa kadha." Kalaulah kami nampak anak bulan Syaban ini pada hari sekian-sekian-sekian, maka puasa Ramadan insya-Allah akan jadi sekian-sekian-sekian. Kecuali kalau kamu nampak anak bulan sebelum daripada itu, iaitu pada hari 29 nampak anak bulan, maka esok ialah 1 Ramadan lah. Kalaulah nampak anak bulan pada 29 Ramadan, maka esok ialah 1 Syawal. Tapi kalau tak nampak, apa yang kena buat? Kita kena cukupkan bulan tersebut sebanyak 30 hari. Itu sahaja kesimpulan yang ingin disampaikan oleh Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Jadi berbeza dengan apa yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wallahu a'lam bissawab. Itu setakat yang saya faham daripada kitab-kitab syarah. Nampak tak? Nampak tak tuan-tuan? Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in an Ibn Abi Zaidah an Isa bin Dinar an abihi an Amr bin al-Harith ibn Abi Dirar an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala lamma sumna lama sumna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 29 aktsaru mimma sumna ma'ahu 30. Dalam riwayat ni tuan-tuan, Ibn Abi Zaidah iaitu Yahya ibn Zakaria, iaitu Yahya bin Zakaria ibn Abi Zaidah, daripada Isa bin Dinar, daripada ayah dia Dinar, daripada Amr bin al-Harith, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, sesungguhnya lama, lam di depan tu ialah untuk ibtidak dan juga taukid lah. Sesungguhnya apa yang kami puasa bersama dengan Nabi SAW, iaitu sebanyak 29 hari, adalah lebih banyak berbanding apa yang kami puasa bersama dengan baginda Nabi SAW untuk tempoh 30 hari. Maksudnya kebanyakan bulan puasa, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, Nabi SAW telah berpuasa sebanyak 9 Ramadan. Dalam hidup baginda di Madinah sebanyak 9 Ramadan. Dan hanya 1 Ramadan sahaja yang baginda Nabi SAW berpuasa sebanyak 30 hari, dan baki 8 Ramadan yang lain Nabi SAW telah berpuasa sebanyak 29 hari. Itu bergantung kepada nampak tak nampak anak bulan lah. Nampak tak tuan-tuan? Wa bihi qala hadatsana Musaddad anna Yazid bin Zurai'in haddathahum qala haddatsana Khalid al-Hadza an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala syahra 'id la yanqusani Ramadan wa Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ini sahih tuan-tuan, ada dalam Bukhari dan seumpamanya. Dia kata 2 bulan Eid, 2 bulan hari raya, iaitu bulan Ramadan dan juga bulan Dzulhijjah, tidak akan berkurangan. Tidak akan berkurangan. Pertama sekali, kenapa bulan Ramadan dinamakan sebagai bulan hari raya? Sebab selepas Ramadan ialah hari raya. Betul tak? Selepas Ramadan hari raya. Jadi kerana mujawarah, kerana begitu dekat, ia dinamakan sebagai apa? Dinamakan sebagai bulan hari raya. Nampak tak? Sebagaimana dalam riwayat, Nabi SAW beritahu, Salatul Maghrib witrun nahar. Semayang Maghrib itu ialah witir bagi siang hari. Padahal salat Maghrib tu malam dah. Tetapi kerana itu ialah pemisah antara siang dan juga malam, maka diberi hukum Maghrib itu sebagai siang. Tajawuzan, iaitu orang kata tajawuz ni dalam bahasa apa, kata longgar lah dalam sudut penggunaan bahasa. Nampak tak tuan-tuan? Jadi Ramadan dinamakan sebagai bulan raya juga. Sebab apa? Sebab selepas bulan Ramadan ialah bulan Syawal, dan selepas puasa Ramadan manusia berhari raya. Adapun Dzulhijjah jelaslah, sebab di dalam bulan Dzulhijjah tu nya
di dalam bulan Zulhijjah itu ada hari raya haji. Jadi tuan-tuan, isu yang kedua ialah la yang qusan, iaitu tidak akan berkurangan. Apa maksud tidak akan berkurangan? Ada beberapa lah pendapat yang disebut oleh para ulama, dan kebanyakan pendapat tersebut tidak selamat daripada kritikan ataupun persoalan lah. Ada yang kata la yang qusan dengan arti kata tidak akan berkurangan ni, maksudnya Ramadan ni mesti 30 hari, 30 hari, 30 hari. Begitu juga bulan Zulhijjah, 30 hari, 30 hari, 30 hari. Lengkaplah. Jadi pendapat ini dibantah oleh para ulama kerana ia bertentangan dengan realiti. Ada je Ramadan yang 29 hari. Ada je Zulhijjah 29 hari. Ada pendapat yang lain kata, kalaulah dalam tahun itu bulan Ramadan 29 hari, maka bulan Zulhijjah akan jadi 30 hari. Kalaulah pada tahun itu bulan Zulhijjah 29 hari, maka Ramadan akan jadi 30 hari. Tetapi tuan-tuan, antara pendapat yang terpilih oleh para ulama lah yang qusan, iaitu ialah dari sudut dia punya keberkatan dan juga dia punya pahala. Kalaulah kita berpuasa 30 hari bulan Ramadan, maka kita akan dapat pahala ekstra lah satu hari. Tetapi, kalaulah tahun-tahun yang lain kita berpuasa 29 hari bulan Ramadan, maka adakah kita tidak akan dapat pahala penuh puasa seperti 30 hari pada bulan lain? Kata para ulama akan dapat pahala penuh seperti 30 hari juga. Itu maksudlah yang qusan. Adalah pendapat-pendapat yang lain tuan-tuan yang disebut oleh para ulama. Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaih dalam Syarah Fathul Bari dia, banyaklah dia bawa pendapat, dan sebagaimana saya isyaratkan, ada kritikan-kritikan ataupun pendapat tersebut tidak terselamat daripada kemuskilan dan juga kritikan. Ala kullin, saya dah bagi tahu beberapa pendapat tadilah. Bab yang kelima tuan-tuan, bab idza akhta'al qaumu al-hilal. Bab apabila manusia, orang Islam lah, mereka tersalah dalam melihat anak bulan. Kan benda ni kan selalu berlaku. Dia kata salah tengok anak bulan lah, sepatutnya semalam bukan hari semalam sepatutnya dah hari Arafah. Ini dalam masalah haji. Kemudian kalau dalam masalah puasa pula dia kata apa? Semalam sepatutnya dah 1 Ramadan, tapi kita tak nampak anak bulan. Kita cukupkan jadi 30 hari Syaban. Tengok-tengok hari 30 Syaban tu dah nampak anak bulan dah. Sebelum naiknya matahari, sebelum dipanggil apa? Sebelum zuhur tu kita nampak anak bulan. Biasanya kalau anak bulan ni sebelum zuhur, dia sebahagian ulama kata dia ialah milik yang semalam punya, anak bulan semalam punya. Kalau kita nampak selepas zuhur, dia ialah untuk hari yang seterusnya. Jadi bumbang, berselisih pendapat. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Iaitu tengok keputusan pemerintah. Kalau pemerintah kata puasa, kita puasa. Kalau pemerintah kata raya, kita raya. Jadi dalam ni, Imam Abu Daud rahmatullahi alaih bawa satu hadis. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Ubaid qala hadatsana Hammad fi hadits Ayyub an Muhammad bin al-Munkadir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه itu marfu' lah annahu qala wa fitrukum saya nak baca lagu mana ni? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل من منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف. Dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia sebut yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis tersebut, fitrukum, hari raya kamu, yauma tuftirun, iaitu pada hari manusia berhari raya. Manusia berhari raya. Jadi kalau orang dah berhari raya, kita kena berhari raya jugalah. Jangan kita kata aku tak nampak anak bulan lagi dan seumpamanya. Dan hari menyembelih kamu ialah pada hari manusia, orang ramai menyembelih. Dan biasanya orang ramai akan menyembelih kalau dalam konteks kita hari ini, ataupun menyambut hari raya dalam konteks kita hari ini, sama ada fitri ataupun adha, adalah dengan i'lan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nampak tak?
Fitrukum yawma tuftirun. Hari raya kamu ialah hari raya puasa kamu ialah hari orang ramai berbuka puasa. Hari raya haji kamu ialah hari ramai orang berhari raya haji. Biasanya mereka akan buat keputusan untuk berhari raya selepas mendapat iklan daripada pemerintah. Nabi SAW berkata, seluruh tanah Arafah itu adalah mauqif untuk wukuf di Arafah. Tidak semestinya tempat yang Nabi SAW berhenti berdiri itu sahaja baru dikira sah wukuf di Arafah. Tidak. Dan setiap minar itu adalah manhar, tempat untuk menyembelih binatang korban. Tidak semestinya di tempat Nabi sembelih binatang korban sahaja. Dan setiap jalan-jalan di kota Mekah itu adalah manhar, tempat untuk menyembelih binatang korban juga. Fijaj ialah plural bagi faj, menunjukkan maksud jalan yang luas. Dan wa kullu jam'in, dan setiap tempat di kawasan Muzdalifah, jamak di sini ialah Muzdalifah, adalah tempat mauqif, iaitu tempat untuk bermabit, untuk bermalam di Muzdalifah. Jadi tuan-tuan, hadis yang disebut di bawah bab ini sangat penting lah, iaitu kita tidak boleh menyelisihi jamaah. Kita tidak boleh menyelisihi jamaah, iaitu orang ramai dalam masalah puasa, dalam masalah raya, dalam masalah haji. Dan biasanya jamaah itu, dia akan ikut apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Bab yang keenam tuan-tuan, bab idza ughmiya syahr. Bab apabila pada hari ke-29 daripada bulan tersebut, especially bulan Syaban dan juga bulan Ramadan, pada hari 29, hari orang tengok anak bulan ni lah. Apa yang berlaku apabila ughmiya ni jadi mendung, jadi gelap, jadi terhalang pandangan disebabkan oleh awan hitam dan seumpamanya. So, idza ni jika bulan tersebut pada hari 29 berlaku perkara-perkara tadi. So, apa yang perlu kita buat? Wa bi qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsani Abdul Rahman ibn Mahdi qala hadatsani Muawiyah bin Salih an Abdullah ibn Abi Qais annahu qala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi thumma yasumu li ru'yati Ramadan fa in ghumma alaihi adda 30 yawman thumma sham. Hadis ni tuan-tuan, hadis yang sahih. Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa akan yatahaffaz ni, maksud Nabi akan ambil berat, Nabi akan kira hari daripada bulan Syaban. Let's say kita kata Rejab Syaban, hujung Rejab tu 29 hari bulan. Let's say lah kalau nampak anak bulan pada 29 hari bulan Rejab, maksudnya kita akan masuk satu hari Syaban, betul tak? Jadi Nabi SAW akan ambil berat tentang hari-hari bulan Syaban. Nabi akan kira, ni hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nabi sangat ambil berat. Yang mana Nabi tidaklah ambil berat sedemikian rupa pada bulan-bulan yang lain. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ia akan melibatkan puasa yang wajib nanti, iaitu puasa Ramadan. Kemudian Nabi SAW akan berpuasa apabila nampak anak bulan Ramadan, iaitu apabila masuk hari ke-29. Maka kalau nampak anak bulan, maka Nabi SAW akan berpuasa pada keesokan harinya. Tapi kalaulah 29 hari bulan itu langit mendung dan seumpamanya, apa akan berlaku? Nabi SAW akan cukupkan bulan Syaban sebanyak 30 hari. Nampak tak? Nabi SAW akan cukupkan Syaban sebanyak 30 hari. Selepas hari 30 Syaban, barulah Nabi akan puasa Ramadan. Thumma sham, selepas 30 Syaban, barulah Nabi akan puasa Ramadan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, yang ni dan dalil-dalil lain seolah-olah bersalahan dengan apa yang difahami oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Sabbah al-Bazzaz qala hadatsana Jarir ibn Abdul Hamid ad-Dabbi an Mansur ibn al-Mu'tamir an Rib'i ibn Hirash an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu asy-syahra hatta taraw al-hilal aw tukmilu al-iddah ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. قال أبو داود ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي حذيفة. Dalam riwayat ni daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu, hadis ni hadis sahih tuan-tuan.
Hudzaifah radhiyallahu anhu bagi tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqaddamu. Asal perkataan ialah la tataqaddamu. Dia ada dua ta kat depan tetapi telah dibuang satu ta untuk takhfif, untuk ringan. La taqaddamu asy-syahra. Janganlah kamu mendahului satu-satu bulan itu. Maksudnya kita jangan puasa kalau dalam kes bulan Ramadan, jangan start puasa wajib hatta tarau al-hilal, sehinggalah kamu nampak anak bulan, iaitu pada hari ke-29 tu. Jadi hari 29 tengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan, barulah esok kita puasa. Tapi kalau kita tak nampak, apa yang berlaku? Nabi SAW kata, au tukmilul iddah, maka hendaklah kamu kena sempurnakan bilangannya. Berdasarkan riwayat yang lain ialah sempurnakan sebanyak 30 hari. Thumma sumu hatta tarau al-hilal. Jadi kalau kita tak nampak anak bulan pada hari ke-29 Syaban, kita kena sempurnakan 30. Hari yang selepas 30 barulah kita puasa. Sampai bila kita kena puasa? Sampailah hari ke-29. Maka kita kena tengok anak bulan. Hatta tarau al-hilal. Kalaulah hari 29 nampak anak bulan untuk raya, maka kita raya. Tetapi kalau tak nampak, Nabi SAW kata, au tukmilul iddah, kamu kena sempurnakan Ramadan itu sebanyak 30 hari. Nampak tak tuan-tuan? Dalam riwayat ini, sahabat perawinya dinamakan sebagai Hudzaifah. Tetapi Abu Daud rahimahullah kata, Sufyan ialah Ats-Tsauri, dan selain daripada Sufyan, anak murid Mansur Ibn al-Mu'tamir, dia riwayatkan hadis ni daripada Rib'i bin Hirash, daripada seorang lelaki daripada sahabat Nabi SAW, daripada Nabi. Jadi tidak dinamakan dia tu dengan nama Hudzaifah. Jadi kata para ulama, ini la yadur, tidak memberi mudarat kepada kesahihan hadis. Sebab apa? Sebab semua sahabat itu adalah adil. Dan mungkin dalam setengah riwayat nama sahabat tidak disebut, tapi dalam riwayat lain disebut siapa sahabat tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Sebab tu kata Imam Abu Daud rahmatullahi alaih, Sufyan wa ghairuhu. Sufyan dan selain daripada Sufyan. Dia telah riwayatkan daripada Mansur, daripada Rib'i bin Hirash, daripada satu orang lelaki daripada sahabat Nabi SAW. Dia tidak namakan lelaki itu dengan nama Hudzaifah. Adapun Jarir ibn Abdul Hamid, dia telah namakan lelaki tersebut sebagai Hudzaifah. Wallahu a'lam bissawab. Bab yang ke-7 tuan-tuan, tak banyak dah tinggal. Ada satu hadisnya. Babu man qala fa in ghumma alaikum fasumu 30. Bab yang mana menjadi dalil bagi pihak yang menyatakan bahawasanya jika berlaku mendung, dilitupi awan ataupun berlaku kegelapan, adanya debu-debu dan seumpamanya yang menghalang daripada kita melihat langit untuk melihat anak bulan, maka hendaklah dia menyempurnakan puasa sebanyak 30 hari. Iaitu kalau hari 29 Ramadan berlaku kes-kes tadi, maka tak nampak anak bulan, maka esoknya disempurnakan jadi 30 hari Ramadan. Ini yang masyhur, majoriti punya pendapat. Wa bihi qala hadatsana Al-Hasan bin Ali qala hadatsana Husain an Zaidata an Simakin an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu asy-syahra bisiyam yawmin wala yawmain illa an yakuna shay'un yasumuhu ahadukum wala tasumu hatta tarawhu thumma sumu hatta tarawhu fa in hala dunahu ghamamatun fa atimmu al-iddata 30 thumma aftiru wash-shahru 29. Qala Abu Dawud rawahu Hatim ibn Abi Saghirata wa Syu'batu wal Hasan ibn Salih an Simakin bima'nah lam yaqulu thumma aftiru. Qala Abu Dawud wa huwa Hatim ibn Muslim wa Abu Saghirah zawju ummihi. Dalam riwayat ini daripada siapa tuan-tuan? Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat-riwayat sebelum ni daripada Aisyah, daripada Hudzaifah dan seumpama. Jadi wallahu alam, Abdullah bin Umar ni dia tak dengar riwayat-riwayat ini ataupun wallahu alam. Yang zahirnya macam dia tak dengar lah. Wallahu alam. Jadi sebab tu beliau telah buat keputusan kalau langit mendung dan seumpamanya, esok dia akan berpuasa. Khilaf dengan majoriti para sahabat yang mana akan sempurnakan 30 hari untuk bulan tersebut. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah sekali-kali kamu mendahului sesuatu bulan itu, iaitu bulan puasalah. Asy-syahra tu
bulan puasa lah. Alif lam lil ahad, merujuk kepada bulan Ramadan. Bisiyam yaumin wala yaumain, dengan puasa satu hari ataupun 2 hari. Sebagaimana kita isyaratkan awal-awal tadi. Walaupun hari tersebut bukan hari syak. Iaitu kita katakan hari 30 Syaban. Maka kita tidak boleh puasa sebagai puasa wajib untuk menyambut Ramadan sebagai contoh. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab Nabi larang. Nabi SAW larang. Tapi kalaulah puasa itu qada, itu cerita lain. Ataupun sebagaimana saya bagi tahu tadi, sebagaimana daripada hadis ini juga, illa an yakuna syai'un yasumuhu ahadukum, kecuali kalau hari itu ialah hari yang mana seseorang di kalangan kamu puasa. Sebagaimana yang bagi tahu tadi, kalau jatuh pada hari biasa dia puasa, macam Isnin ataupun Khamis, ataupun hari yang mana dia selang-seli, sehari puasa, sehari tak puasa, ataupun hari yang mana dia puasa daripada kebanyakan bulan Syaban, yang mana dia puasa sebelum daripada 15 Syaban lagi, bukannya hari yang mana dia start puasa daripada 15 Syaban sampai ke Ramadan. Bukan itu maksud dia, tuan-tuan. Nabi SAW kata, janganlah kamu semua puasa sehinggalah kamu nampak anak bulan. Maksudnya kalau hari ke-29 Syaban tak nampak anak bulan, jangan puasalah. Kamu kena sempurnakan hari ke-30 Syaban. Jangan puasalah hari ke-30 Syaban tu. Sebab kalau puasa pun tak boleh, kecuali kalau dalam kes-kes yang dibenarkan tadilah, iaitu syai'un yasumuhu ahadukum, hari yang mana kebiasaan seseorang daripada kamu berpuasa. Kalau tak boleh. Jadi, thumma sumu hatta tarahu. Kalaulah tak nampak anak bulan pada hari ke-29 Syaban, kita kena sempurnakan Syaban sebanyak 30 hari. Tapi hari ke-30 Syaban, kita tidak boleh puasa wajib, kecuali yang qada. Nampak tak, tuan-tuan? Ataupun nazar, saya tak pasti itu kena semak kitab fiqh lah. Tapi senang ceritanya, kita tidak boleh sengaja nak puasa pada hari tersebut, walaupun dia ialah 30 Syaban. Tapi adalah sebahagian ulama kata boleh je nak puasa pada hari tersebut. Yang paling penting kita puasa dengan niat sunat. Adapun hadis yang kata la taqaddamu asy-syahra bi shaumi yawmin aw yawmain, yang ulama marah ni di sisi mereka kata kalau puasa tu dengan niat puasa wajib, atas dasar mungkin ini ialah satu Ramadan. Hak tu ulama kata larangan itu jika niatnya wajib. Tapi kalau kita niat sunat, tak apa. Ala kulli, itu khilaf di kalangan para ulama. Jadi, thumma sumu hatta tarawhu. Selepas hari ke-30 Syaban, maka bermulalah puasa Ramadan. Sampai bila nak kena puasa? Sampai hari 29 Ramadan, sehinggalah kita nampak anak bulan. Tapi kalau hari 29 Ramadan, ada awan-awan yang mana menghalang kita, ataupun apa sahaja di langit yang mana menghalang kita daripada melihat anak bulan, maka Nabi SAW beritahu, hendaklah kamu semua menyempurnakan bilangan bulan Syaban itu sebanyak 30 hari. Bila cukup, bukan bulan Ramadan lah, bila kita dah puasa, kalau tak nampak anak bulan hari 29 kerana langitnya mendung dan seumpamanya, maka kita kena sempurnakan bulan Ramadan itu 30 hari. Kemudian barulah kamu berbuka, dengan arti kata kamu berhari raya. Wasyahru tis'un wa ishrun, dan bulan itu mungkin 29 hari, mungkin 30 hari. Tapi yang banyaknya kalau kita tengok, kalau dalam kes Nabi SAW, banyak 29 hari berbanding 30 kan, kalau dalam isu puasa tu. Wallahu a'lam bissawab. Abu Dawud rahimahullah dia kata, hadis ni daripada riwayat siapa, tuan-tuan? Daripada Simak, daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas. Simak Ibn Harbin, riwayat dia daripada Ikrimah ada masalah. Riwayat dia daripada Ikrimah ada masalah. Sebab tu, Simak daripada Ikrimah ni tak ada dalam Sahih Bukhari, tak ada dalam Sahih Muslim. Dia punya rantaian Simak dan Ikrimah ni memang ada masalah. Tetapi Imam Abu Dawud rahmatullahi alaih kerana melihatkan jalur-jalur riwayat yang lain daripada Ibn Abbas yang tidak melalui jalan Simak daripada Ikrimah, daripada jalur-jalur yang sahih, maka Imam Abu Dawud masukkan di sini. Tuan-tuan boleh baca dalam takhrij lah. Cumanya Imam Abu Dawud dia bagi komentar, dia kata Hatim ibn Abi Saghirah dan juga Syu'bah dan juga Al-Hasan ibn Salih, dia telah riwayatkan daripada Simak dengan lafaz yang lebih kurang daripada dengan hadis di atas ini,
Cuma dalam riwayat tu dia tak kata thumma aftiru, itu je tak ada. Tapi kalau tak sebut pun kita fahamlah, lepas puasa 30 hari, hari raya lah. Nampak tak? Abu Daud berkata, wa huwa Hatim ibnu Muslim. Siapa Hatim ibnu Abi Saghirah tu? Abi Saghirah tu ialah kunyah bagi ayah kepada Hatim. Siapa nama ayah Hatim? Iaitu Hatim ibnu Muslim. Nampak tak? Hatim ibnu Muslim. Tetapi Hatim ibnu Abi Saghirah, walaupun dia tak ada dalam sanad, tapi Imam Abu Daud isyaratkan dalam riwayat yang lain, Hatim ibnu Abi Saghirah. Siapa itu Abu Saghirah? Iaitu zauju ummihi, iaitu suami kepada ibu dia. Maksudnya ayah tiri dia lah. Hatim ibnu Abi Saghirah. Hatim ibnu Abi Saghirah. Hatim anak kepada Abu Saghirah. Siapa Abu Saghirah? Abu Saghirah itu ialah suami kepada mak dia. Bapa tiri dia. Sepatutnya tak boleh tu kalau duk kira tu. Sebab dia kena disebahkan hanya kepada ayah dia sahaja. Nampak tak? Jadi Abu Saghirah dengan Muslim tu ialah dua orang berbeza. Muslim ialah ayah kepada Hatim. Abu Saghirah ialah ayah tiri kepada Hatim. Wallahu alam bissawab. Jadi tuan-tuan, hampir sejam juga walaupun saya kata tak nak cerita panjang lebar. Semoga Allah SWT bagi taufik kepada saya dan tuan-tuan untuk ambil iktibar amal yang sampai. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.